Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz ucapkan kepada semua pelajar tahun 4. Mata pelajaran kita pada hari ini ialah ibadah tahun 4. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tajuk kita pada hari ini ialah perkara sunat di dalam solat. Perkara sunat di dalam solat terbahagi kepada dua perkara, iaitu pertama ialah sunat ab'ad, kedua ialah sunat hayat. Apa yang dimaksudkan sunat ab'ad dan sunat hayat? Ada perbezaan tak, Ustaz? Mari kita lihat penerangan seterusnya. Sunat ab'ad ialah perkara sunat yang dilakukan semasa solat. Apabila ditinggalkan, disunatkan melakukan sujud sahwi sebagai ganti. Perkara sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni ialah perkara sunat kita laksanakan ketika kita tinggalkan. Bila kita tertinggal ataupun lupa, kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai ganti. Perkara sunat ab'ad. Perkara-perkara sunat ab'ad ni terbahagi kepada beberapa bahagian, tetapi Ustaz nyatakan di sini hanyalah 4 sebagai contoh untuk kamu faham. Okey, pertama ialah membaca tahiyat awal. Kedua ialah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad di dalam tahiyat awal. Ketiga ialah membaca selawat ke atas keluarga baginda Rasulullah pada tahiyat akhir. Keempat ialah membaca doa kunut. Okey. Keempat perkara yang Ustaz sebutkan ini, apabila kamu tertinggal ataupun terlupa, sama ada sengaja ataupun tidak, kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Apa yang dimaksudkan dengan sujud sahwi tu? Mari kita lihat. Sujud sahwi ialah sujud sebanyak 2 kali kerana terlupa atau tertinggal salah satu daripada sunat ab'ad selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Hukumnya ialah sunat muakkad yang dilakukan untuk menampung kekurangan atau kecacatan yang terjadi di dalam solat. Okey, apabila kita tertinggal perkara sunat ab'ad ini, kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Hukumnya ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksudnya ialah dituntut. Kita kena laksanakan sujud sahwi di akhir rakaat. Ketika kita selesai tahiyat akhir, sebelum kita memberi salam itu, kita terlebih dahulu untuk melaksanakan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Okey, macam mana kita nak buat sujud sahwi ni? Mari kita lihat. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cara-cara melakukan sujud sahwi. Pertama ialah selepas membaca tahiyat akhir dan sebelum salam, bersujudlah sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar
Dan bacaan di dalam sujud sahwi tersebut ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, kita ulang sama-sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi kita ulang. Subhana man la yanamu wa la yashu. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu yang dimaksudkan dengan Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, yang kedua ialah duduk antara dua sujud semula dengan bacaan seperti solat biasa. Okey, yang ketiga ialah sujud sekali lagi sambil mengucap takbir dan membaca bacaan dalam sujud sahwi sebanyak 3 kali. Okey, penerangan ringkas daripada Ustaz. Baik, apabila kita dah selesai dah membaca tahiyat akhir dan sebelum kita bagi salam, andai kita tertinggal perkara sunat ab'ad, kita kena sujud. Kita kena terus sujud sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan kemudian dalam sujud tu kita kena baca apa? Kena baca Subhana man la yanamu wa la yashu ni sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun, kita duduk antara dua sujud. Kita tak perlu ucap apa-apa pun, kita duduk saja. Kemudian kita turun bagi sujud yang kedua kali dengan mengulang semula perkara yang kita buat di sujud pertama tersebut. Boleh faham? InsyaAllah. Okey, kita teruskan dengan perkara yang kedua iaitu sunat hayat. Apa yang dimaksudkan dengan sunat hayat ini? Sunat hayat ini ialah perkara-perkara sunat semasa solat yang jika tertinggal untuk melakukannya tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Bila kita tertinggal perkara sunat semasa solat ni, kita tak perlu untuk melaksanakan sujud sahwi. Ianya berbeza dengan sunat ab'ad. Okey, kita teruskan. Perkara sunat hayat. Di sini Ustaz nyatakan beberapa perkara sunat hayat untuk kamu gambarkanlah. Okey, pertama ialah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal. Kedua, meletakkan tangan kanan ke atas belakang tangan kiri di bawah dada ketika berdiri, iaitu qiyam. Ketika kita berqiyam, kalau kita tertinggal ataupun kita tak buat, kita tidak digalakkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tidak menggalakkan apa? Kita tak perlu pun buat. Tak perlu pun untuk sujud sahwi. Ketiga ialah membaca doa iftitah. Doa iftitah tu macam mana? Yang di awal solat kita laksanakan tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang itulah doa iftitah. Andai kita tak buat pun, kita tak perlu laksanakan sujud sahwi. Yang ketiga ialah membaca ta'awuz. At-ta'awuz ni ialah lafaz kalimah untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-ta'awuz ni ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Seterusnya, melafazkan amin selesai membaca surah Al-Fatihah. Seterusnya, membaca surah pilihan selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang seterusnya ialah melafazkan takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Seterusnya ialah membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Yang terakhir sekali ialah memberi salam yang kedua. Okey, perkara sunat yang Ustaz nyatakan sebentar tadi ini, apabila kita tertinggal untuk melakukannya, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jelas? Perbezaan di antara sunat hayat dengan surat ab'ad ini ialah pertama, sunat ab'ad ini
Bila kita tertinggal perkara sunat di dalam solat, kita kena laksanakan sujud sahwi sebagai ganti. Contoh dia macam baca doa kunut. Manakala sunat hayat ini, apabila kita tertinggal melaksanakan perkara sunat tersebut, kita tak perlu pun untuk sujud sahwi. Kita tak perlu buat sujud sahwi pun. Jelas tak? Mudah-mudahan kamu semua dapatlah memahami apa yang cuba Ustaz sampaikan kepada kamu semua. Sekiranya kamu ada pertanyaan, kamu boleh bertanya di ruangan komen ataupun terus secara personal kepada Ustaz. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang.